Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kelas yang kedua. Okey, dan bab yang kedua yang bertajuk bantuan kecemasan. Okey, dalam tajuk ini kita akan belajar dua subtopik. Yang pertama adalah resusitasi kardiopulmonari atau panggilan biasa yang kita panggil adalah CPR. Dalam tajuk ini kita akan menyatakan maksud CPR dan apakah situasi yang memerlukan CPR, mendemonstrasi CPR dan menerangkan kepentingan CPR. Subtopik yang kedua adalah Heimlich Manoeuvre. Heimlich Manoeuvre ini, dalam tajuk ini kita perlu menerangkan kaedah macam mana nak menjalankan ataupun nak melakukan Heimlich Manoeuvre, dan juga kita boleh membuat demonstrasi Heimlich Manoeuvre. Seterusnya, okey, yang pertama resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Apakah maksud CPR? CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Seperti yang kamu lihat dalam video yang dibekalkan di sini, dada mangsa ditekan. Dalam masa yang sama, penekanan ini boleh mengembalikan degupan jantung dan pernafasan pada mangsa. Dalam masa yang sama, selepas tekanan pada bahagian dada, pernafasan dari mulut juga diberikan. Itu adalah CPR. Seterusnya, CPR, pengetahuan bantuan kecemasan adalah penting kerana kemalangan atau kecemasan boleh berlaku di mana-mana sahaja. Pengetahuan ini penting bagi memastikan kaedah bantuan yang digunakan adalah betul dan sesuai untuk mengelakkan kecederaan menjadi bertambah teruk. Bantuan kecemasan dapat mengurangkan kesakitan dan menyelamatkan nyawa mangsa sebelum ketibaan golongan profesional. Maksudnya, CPR ini adalah diperlukan sebelum ketibaan nurse ataupun pembantu ataupun penyelamat gerakan awam dan sebagainya. Jadi, pengalaman ataupun pengetahuan ini adalah penting kepada kita. Okey, langkah-langkah untuk melakukan CPR. Okey, berikut adalah disebabkan oleh CPR ini adalah teknik bantuan pernafasan mulut ke mulut dan tekanan dada. Ianya dilakukan kepada seseorang yang tidak bernafas atau tiada denyutan nadi. Contoh, dalam satu situasi, seseorang itu pengsan. Maksudnya dia tidak bernafas. Bila dia pengsan, dia tidak bernafas, degupan nadi pada tangan ataupun pada leher dikesan. Sekiranya tiada, maka CPR boleh dilaksanakan. Hal ini boleh terjadi kepada mangsa lemas, renjatan elektrik dan panahan petik. Apakah matlamat utama CPR? Yang pertama, membantu jantung mangsa mengepam darah ke seluruh badan dan membenarkan udara masuk dan keluar dari peparu. Nombor 5, langkah CPR yang mudah diingat menggunakan singkatan DRCAB. Yang pertama adalah dengar. Kita mendengar degupan jantung dan denyutan nadi.
Yang kedua, respons. Yang ketiga, tekanan. Tekanan itu kita memberi tekanan pada jantung ataupun bahagian dada mangsa. Yang keempat, saluran pernafasan. Tegakkan saluran pernafasan pada leher. Yang kelima, memberi bantuan pernafasan iaitu B, pernafasan ataupun breathing. Okey, kamu mesti mengingati langkah-langkah CPR ini berdasarkan singkatan DRCAB ataupun dalam bahasa Melayu BRTSP. Seterusnya, situasi yang memerlukan CPR. Bagi kamu yang ingin merujuk buku, di sini dalam buku teks terdapat juga pada muka surat 20. Di sini ada satu peta bulatan menunjukkan kepada keadaan individu yang memerlukan CPR. Yang pertama, jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan, maksudnya seseorang itu bila dah pengsan, bila dah tidak sedar dan kita panggil dia dan dia tidak memberi respons. Yang kedua, individu yang tidak bernafas, kita boleh rasa pada hidung. Jika tiada pernafasan, maka boleh dilakukan CPR. Dan yang ketiga, jika seorang individu itu tiada degupan jantung atau nadi. Nadi boleh dikesan pada pergelangan tangan ataupun pada leher mangsa. Seterusnya, berikut adalah keadaan yang dinyatakan dalam rajah 2.1 tadi, iaitu peta bulatan tadi. Yang pertama adalah serangan jantung, yang kedua renjatan elektrik, yang ketiga lemas dan juga panahan petir. Jadi keadaan-keadaan ini boleh menyebabkan individu itu tidak boleh memberi respon apabila kita tanya, dan juga tidak bernafas dan juga tidak mempunyai degupan jantung. Kaedah CPR. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Periksa respon mangsa. Periksa respon mangsa apabila anda terlihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pengsan. Pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Periksa respon mangsa, tepuk bahu mangsa atau tanya adakah anda okey ataupun minta pertolongan. Yang kedua, buka saluran pernafasan. Maksudnya, pastikan mangsa berbaring pada bahagian dadanya menghadap ke atas permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Yang ketiga, tekanan dada. Teknik ini dilakukan dengan menekan pada bahagian tengah dada menggunakan tangan dan tekan. Seterusnya, bantuan pernafasan. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru-paru. Yang kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas
tetapi masih belum sedar, boleh ubah kedudukan mangsa dalam keadaan mengiring. Okey, tadi bila dia dalam baring, okey, dan sekarang ni ubah dalam keadaan mengiring. Seterusnya, kepentingan CPR. Dalam CPR ini, seperti yang kita tahu, kepentingan CPR ini adalah untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah dalam mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung dan menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Selain melakukan tekanan dada, CPR juga melibatkan bantuan pernafasan dari mulut, membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke mulut dan peparunya. Oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh badan mangsa. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh yang tertentu. Maka kaedah CPR ini sangat penting bagi mangsa-mangsa yang mengalami serangan jantung, renjatan elektrik, lemas dan juga panahan betik. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat 24.